Salam dan salam sejahtera. Ada semalam kita dikejutkan dengan kenyataan media yang dibuat oleh Kepimpinan Bersatu yang dibuat oleh ketua armada mereka iaitu Wan Ahmad Faizal, yang mana Wan Ahmad Faizal mendakwa kononnya terdapat dua individu yang membuat gerakan terancang untuk menarik beberapa ahli parlimen pembangkang supaya menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan di sini juga dia kata Kepimpinan Bersatu itu menamakan Farhas dan juga seorang individu lain yang digeral sebagai Datuk Botak sebagai bertanggungjawab menarik ahli parlimen pembangkang menyokong kerajaan perpaduan. Di sini dia kata jelas bahawa terdapat langkah terancang oleh Perdana Menteri dan kepimpinan kerajaan perpaduan untuk menyogok dan memberi suapan melalui janji-janji bantuan kewangan kepada ahli parlimen Bersatu bagi kawasan mereka dan juga untuk mereka secara peribadi. Dan selepas beberapa jam kenyataan media dibuat oleh Wan Ahmad Faizal maka kenyataan media pula dibuat oleh Farhas yang mana Farhas ini adalah bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga di sini saya lihat Farhas menafikan sekeras-kerasnya tuduhan bahawa beliau terbabit dalam gerakan menarik sokongan ahli parlimen pembangkang menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan di sini juga Farhas menyatakan bahawa beliau berkata tuduhan itu berniat jahat dan tidak mempunyai bukti kukuh mengenai pembabitannya. Justru katanya tuduhan ahli parlimen Macang Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal yang juga ketua armada Bersatu terhadapnya adalah jelas menjadikannya sebagai alat politik bagi menyebar kabar angin dan bagi kepentingan diri sendiri. Saya sudah lama tidak terbabit dalam kancah politik dan kini hanya menjalankan kehidupan sebagai ahli perniagaan. Ini kata Farhas Saya tidak faham mengapa Wan Ahmad Faizal melontar fitnah demikian terhadap saya dengan niat untuk menjatuhkan reputasi dan kehormatan diri saya demi kepentingan politik beliau. Disebabkan oleh kenyataan dan tuduhan yang dilontarkan terhadap saya membuat laporan polis supaya siasatan tindakan lanjut diambil oleh pihak polis terhadapnya. Di sini juga Farhas berkata, saya juga merizapkan hak saya untuk memfailkan tuntutan saman terhadap Wan Ahmad Faizal. Dan di sini kita lihat bahwa kenyataan yang dikeluarkan oleh Wan Ahmad Faizal, begitu juga dengan kenyataan media pula dijawab oleh Datuk Farhas dalam isu ini, jelas Wan Ahmad Faizal ini menggunakan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh media sosial, bukan bukti kukuh dan itu yang saya dapat lihat. Apa yang berlaku ini saya nak lihat kepada sisi kerajaan yang ada hari ini. Kerajaan yang ada hari ini tujuannya untuk apa? Untuk nak menarik semua ahli parlimen pembangkang itu menyokong kerajaan. Kita tahu kerajaan ini sudah pun berada di ambang yang sangat kukuh, iaitu ahli parlimen yang ada dalam kerajaan 147 itu hampir sudah pun menjadi 2/3 majoriti. Hanya satu orang dah menjadi 2/3 majoriti. Bukan kerajaan hari ini tertubuh dengan barisan cukup jumlah yang hanya 112, iaitu melepasi sasaran yang hanya cukup-cukup makan. Jadi kalau dalam Perikatan Nasional yang lalu, bolehlah kita nak menceritakan isu jual beli ahli parlimen ini. Tetapi dalam isu ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak penting pun. Kalau kita lihat sisi nak ambil ahli parlimen yang ada hari ini untuk ditawarkan dengan jawatan GLC, jawatan menteri, ataupun wang ringgit dan sebagainya. Untuk apa asasnya? Sedangkan barisan kabinet yang ada hari ini di bawah 40 orang. Dan kita tahu kita ada 147 orang. Masih ada lagi 100 orang ini yang kita boleh pakai untuk diletakkan di jawatan GLC ke, timbalan menteri ke, ataupun nak bagi jawatan menteri penuh ke. Tapi kita nak ambil pula orang luar ini untuk kita nak letak di barisan kerajaan dan kita bagi jawatan menteri sebagai sokongan. Ini perkara yang pada saya perkara jumut yang dibuat oleh ahli parlimen Macang ini ataupun Wan Ahmad Faizal ini untuk dia nak meraih sokongan rakyat, untuk dia tunjuk kepada rakyat bahawa ini kebanggaan aku. Di sini dia kaitkan pula dengan Datuk Farhas ini. Datuk Farhas ni pada asasnya saya tidak kenali, tetapi saya pernah menghubungi beliau dan pernah juga bercakap dengan beliau melalui telefon dan chat dengan beliau suatu masa dulu, kerana dia adalah barisan kepimpinan parti waktu itu. Dan selepas beliau menjadi ahli perniagaan, saya memang tidak pernah berhubung dengan Datuk Farhas ni. Jadi hari ini kalau Wan Ahmad Faizal nak membabitkan nama individu lain dengan bukti yang dia kutip daripada TikTok, yang mana TikTok ini pula dipostkan bahan-bahan media ini oleh walaon mereka sendiri, dan walaon ini menipu. Akhirnya Wan Ahmad Faizal juga menipu, dua kali menipu.
dan akhirnya timbul satu fitnah dan mereka pergi buat satu laporan polis. Jadi saya harap polis kena siasat balik Wan Ahmad Faizal ini kerana menipu dan memfitnah dan membuat laporan polis palsu. Dan satu perkara lagi yang Wan Ahmad Faizal harus tahu, jika kamu melempar fitnah kepada orang lain dan akhirnya kamu disaman, perkara yang akan berdepan lagi dengan Wan Ahmad Faizal ni adalah perkara 48 Perlembagaan Malaysia. Apa dia perkara 48 Perlembagaan Malaysia? Kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen. Iaitu kalau kita baca ya kurungan I, dia telah disabitkan atas satu kesalahan oleh satu mahkamah di Persekutuan atau sebelum Hari Malaysia di wilayah yang termasuk di dalam negeri Sabah dan Sarawak, dan dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 dan tidak mendapat pengampunan bebas. Jadi kalau dia membuat fitnah kepada orang dan lepas ini disaman oleh Farhas melebihi daripada RM2,000, dia akan kehilangan kelayakan untuk menjadi ahli parlimen. Ini juga akan menjadi satu beban kepada dia. Dia mengambil risiko yang pada saya ya jelas dia berbohong. Apa yang dia buat sewaktu baru-baru ini? Sebelum dia membuat sidang media itu, dia berada dalam parlimen. Dia membawa apa yang dia bawa dekat sidang media itu di dalam parlimen yang kononnya dia melakukan satu laporan polis. Tetapi tengah malam, sedangkan pagi esok hendak dibahaskan isu itu di Dewan Parlimen. Jadi dia mencari jalan terakhir dia pergi buat laporan polis tengah malam. Pagi itu dia tunjukkan dekat Dewan Parlimen bahawa ada satu laporan polis telah dibuatkan oleh Parti Bersatu berkenaan dengan isu itu. Kenapa dia buat tengah malam? Sebab dia ketandusan idea. Yang beberapa hari itu, yang 2 minggu yang lalunya itu, kenapa tak buat laporan polis? Jadi dia dah pergi buat laporan polis, dia tunjuk dekat Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam menjawab isu itu. Selepas dia tunjukkan itu, dia kata pula bahawa dia akan menyusulnya satu laporan kepada SPRM. Jadi kalau isu yang dia nak bawa kepada SPRM ni pula hanya dengan berpandukan kepada gambar ataupun video yang tidak ada kesahihannya di dalam TikTok, saya rasa baik pihak polis tahan ni Wan Ahmad Faizal, baik SPRM siasat dia semula kerana dia ni suka fitnah. Saya tidak nak ya tokoh muda seperti Wan Ahmad Faizal ini berada dalam barisan politik yang mereka bermain dengan sentimen yang tidak ada check and balance dalam kerajaan. Kerja dia hendak menjawab sesuatu isu yang tidak memberi kepentingan pun kepada rakyat. Yang dia nak menyelamatkan parti dia. Dan dia nak menunjukkan bahawa dialah manusia paling hebat. Jadi pada saya tidak ada integritinya orang seperti Wan Ahmad Faizal ni. Tidak ada kualiti dia sebagai ahli parlimen. Jadi orang macam yang buta menyokong dia ni sebagai ahli parlimen, saya kecewa lah lihat. Tidak ada kualiti. Dia langsung tidak memberi semak dan imbang ke dalam kerajaan yang ada. Yang dia ada, dia nak menyelamatkan diri dia, menyelamatkan tengkuk dia. Konon-kononnya dia hebat. Ini saya dah buat laporan polis. Tengah malam buat apa? Pagi kau nak bincang dekat parlimen. Untung saja Menteri KDN tu bijak, boleh menjawab benda itu dengan segera. Kalau Menteri KDN tak sempat nak jawab dan akhirnya kamu gunakan itu sebagai propaganda politik bahawa Menteri KDN tak mampu jawab. Padahal kamu bagi kerja, kamu pergi buat laporan polis tengah malam. Inilah sikapnya. Umpama Datuk Botak yang dia kata tu. Datuk Botak yang dia kata tu satu gambar bersama dengan ahli parlimen mereka yang melompat itu, yang kita tak tahu siapa dia Datuk Botak ini. Kenapa dia tak bagi tahu siapa Datuk Botak ini? Takkan dia nak sebut orang itu Datuk Botak? Bagilah jelas siapa Datuk Botak itu. Jangan kita menjadikan rakyat ini tertanya-tanya. Jadi ulasan-ulasan dia yang mana dia nak kata bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba menyogok, mencari ahli parlimen untuk menyokong kerajaan ini, kerja yang pada saya ya, kerja yang dipikirkan oleh Wan Ahmad Faizal ni, yang saya lihat ya menunjukkan kebodohannya sendirilah. Benda ni tak payah dia nak ceritalah, tidak ada kelojikannya. Jadi kalau kita nak bodoh tak payah membawa orang, bodohlah sendiri. Dan saya harap Fahas teruskan saman dan kita londehkan dia, biar dia jual suara dalam dia, biar PAS pula tolong dia bawa Tin Milo untuk kutip derma. Saman berjuta-juta orang macam ni, biar dia kehilangan kelayakan dia menjadi ahli parlimen. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.